Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, al-yawm nastamiru darsana fi madatil asy-syari'ah lis-sanatil ula wa نستمر درسنا في موضوع الوضوء إن شاء الله. طيب، أولا نتعرف بتعريف الوضوء. الوضوء لغة هو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والبهجة. Wuduk dari sudut bahasa diambil daripada kalimah al-wada'ah, iaitu elok, cantik. Al-husnu cantik, al-husnu cantik, wal-bahjah, wal-bahjah dan berseri-seri. Manakala wal wudu syar'an, dari sudut syariat, isti'malul ma fi a'dha'in makhsusah. Kita ambil poin-poin dia. Isti'malul ma, satu, potongkan. Fi a'dha'in makhsusah, potongkan, satu. Kemudian muftatahan biniyatin, tiga. Maksudnya ada 3 poin. Yang pertama, isti'malul ma. Ma makna al-wudu syar'an? Isti'malul ma, satu, isti'malul ma, menggunakan air. Menggunakan air fi a'dha'in makhsusah, satu poin, pada anggota badan yang khusus. Muftatahan biniyatin. Muftatahan biniyatin, satu poin lagi, bermula dimulakan dengan niat. Maksudnya menggunakan air pada anggota tertentu yang dimulakan dengan niat. 3 poin. Itu saja. Yang tu je untuk hafal. Wal wudu' bi fathil waw wal wudu'a bi fathil waw. Maksudnya bariskan atas waw. Ismun lil ma wal wudu'a, al wudu'a bi fathil waw, baris ataskan waw. Ismun lil ma, ada satu kata nama untuk air, alladhi yutawadda'u bihi, yang digunakan untuk berwudu. Okey, itu maksudnya ta'rif dia. Yang penting. Okey, taib. Masyru'iyah. Tengok masyru'iyah. Nanzuru ila masyru'iyyatil wudu. Dalil masyru'iyah bila kata soalan, ma masyru'iyyatil wudu, maksudnya dia nakkan dalil dalil daripada wudu. Okey, minal adillah ala masyru'iyah, kita ambil ayat Quran. Dalil dia ialah ayat Quran. Qala Allah Ta'ala. Okey, boleh baca sama-sama insya-Allah? Boleh Boleh. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Boleh ikut sama? إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Tak maksud dia apa Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendirikan salat, kan? Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu berwuduk, iaitu basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua belah tangan kamu sehingga siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum, dan basuhlah muka kamu. Bukan. Dan basapulah sebahagian kepala kamu, dan basuhlah wa arjulakum, dan basuhlah kedua belah kakimu, arjulakum, ilal ka'bain, sampai buku lali. Ni tepat jelas dalam Al-Quran sebut. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan kedua belah tangan kamu sehingga siku, ilal marafiq,
wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu, basuh kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua belah kaki kamu sehingga buku lali. Ini dalil daripada Al-Quran. Ada juga dalil daripada hadis Nabi SAW. Sabda Nabi, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak diterima, la tuqbalu, tidak diterima, salatu man ahdatha, salat bagi sesiapa yang berhadas, hatta yatawadda'a, sehinggalah dia berwudu. Ini hadis dalil yang kedua, hadis Nabi. Manakala dalil yang ketiga iaitu ijma' ulama. Ijma' ulama ni maksudnya persepakatan ulama dalam membincangkan hukum. In aqa'adal ijma'ul ulama ala masyru'iyyatil wudu' min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha. Ijma' ulama telah bersepakat tentang wajib ataupun pensyariatan wajibnya wudu' disebabkan daripada hadis Nabi SAW sampai ke hari ini. Fasara ma'luman minad din bid-darurah. Maksudnya maka ia telah menjadi perkara yang dimaklumi dalam agama. So mestilah ambil wudu. Okey, baik. Tengok hukum. Hukum al-wudu Hukum al-wudu apa dia? Yang pertama, okey, tengok wajib wajib al-wudu li salasati asya'. Wajib berwudu atas 3 perkara. Yang pertama salat. Yang kedua at-tawaf. Ni solat ni at-tawaf. Tawaf ni hanya berlaku di Mekah sahaja, di Kaabah. Tak ada tawaf tempat lain. Kalau sekarang ni orang buat tawaf tawaf yang kita buat praktikal haji tu, Kaabah tipu tu, itu tidak dikira sebagai tawaf. So tak payah wuduk, tak wajib. Yang wajib tawaf dia, tawaf yang kita buat ibadah tawaf di Kaabah, di Masjidil Haram. Itu yang wajib. Yang lain tu bukan dikira sebagai tawaf. Okey, kemudian masul mushaf. Memegang mushaf pun wajib untuk berwuduk. Wa hamluhu, dan membawanya. Membawanya juga kena berwuduk. Okey. Baik. Cuba tengok bawah tu. Tusannul al-mudawamah 'alal wudu'. Yang tadi wajib dalam 3 keadaan. Salat, tawaf, masul mushaf. Pegang mushaf. Yang kedua hukumnya ialah tusannu, disunatkan, al-mudawamah 'alal wudu' ni. Sentiasa dalam keadaan berwuduk seperti mana firman Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidaklah orang yang sentiasa memelihara wuduk melainkan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Okey. Wa tata'akkadu sunniyatul wudu', dan sunat, hukum sunat berwuduk ini ditakkidkan lagi, dikuatkan lagi dalam fi mawadhi'an minha, dalam beberapa perkara. Contohnya ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran sunat sahaja. Baca Quran sunat berwuduk. Pegang Quran wajib berwuduk. Baca Al-Quran, qiraatul Quran sunat, yusannu wa zikrullah, dan berzikir qabla naum, sebelum dan juga sebelum tidur. Jadi sunat untuk kita berwuduk sebelum tidur. Walaupun kita tahu masa kita tidur batal wuduk, tapi wuduk qabla naum itu menjadi sunat. Walaupun kita dah buang air semua, dah buang, kemudian kita tidur tu membatalkan wuduk, tapi sunat untuk kita berwuduk qabla naum. Okey, setakat ni semua boleh faham Boleh Boleh faham semua? Boleh. InsyaAllah. Baik, cuba tengok yang seterusnya, syarat-syarat syurutul wudu. Syarat-syarat wudu. Sebenarnya awak dah belajar, tapi ini dalam bahasa Arab, awak tengok kalimah dia satu persatu. Syurut bermakna syarat, syarat wujub. Okey, syurutul wujub nau'an, ada 2, syurutul wujub wa syurutus sihah. Ada satu syarat wajib, syurutul wujub, satu lagi syarat sihah, syarat sah. Syarat wajib, syarat sah. Berbeza Kalau syarat wajib, dia wajib, orang kategori ni wajib untuk dia berwuduk. Maksudnya kalau dia tak termasuk kategori ni, dia tak wajib dia sunat je. Okey, satu lagi syarat sah. Syarat sah ni maksudnya kalau kita tak ikut syarat dia, maka tak sah.
Okay. Kalau syarat wajib kita tak ikut syarat tu, kita berdosa. Okay. Cuba tengok apa dia. Syurutul wujub ada 3. Hunaka salasa. Yang pertama al-aqlu, berakal. Orang yang berakal wajib untuk berwuduk. Untuk solat kan ni, wajib syarah dia ada juga syarah. Fala yajibu 'alal majnun wal mughma 'alaihi. Okay. Maka tidak wajib bagi orang gila ataupun yang hilang akal. Wal mughma 'alaihi, yang hilang akal, li'adami taklif, kerana dia bukannya mukallaf. Jadi wajib bagi orang yang berakal. Yang tidak berakal, contohnya apa? Yang gila, yang koma, yang pengsan, yang hilang akal, kan? Yang tidur sekalipun tak wajib. Tak wajib. Yang tidur tu hilang akal. Bila dia bangun dah berakal balik, so wajib. Okey. Sanian al-bulugh, baligh. Yang kedua syarat dia ialah syarat wajib dia ialah syurutul wujub al-bulugh. Fala yajibul wudu, maka syarat ni. Maka tidak wajib wudu ala man lam yablugh al-hulma, al-hulum. Tak wajib wudu bagi orang yang belum baligh. Kan? Sawa'un kana zikran, sama ada dia lelaki atau unthan ataupun perempuan. Walakin yasih wudu ghairul baligh. Tetapi sah wudu orang yang tak baligh, sah. Siapa yang belum baligh, biasa adik-adik awak semua kan, dia nak belajar solat, wajib belajar kena belajar solat juga. Kan, ambil wudu. Kan, dia tak wajib sebenarnya. Tapi dia dapat pahala. Yasih, sah juga dia punya wudu dia. Sama juga macam dia solat berjemaah, masih juga dikira dapat sunat. Kalau kita solat, kita yang dah balik solat bersama dengan adik kita yang belum balik, adakah itu dikira sebagai solat berjemaah, dapat tak pahala? Sebab dia belum balik lagi. Ijma' ulama' sepakat kata dikira sebagai solat berjemaah. Pahala dia dapat pahala solat berjemaah walaupun berjemaah dengan budak yang belum balik. Jadi syarat syurutul wujub ialah bulu. Kalau dah balik tak ambil wuduk, tiba-tiba nak solat, berdosa dia. Okey. Kemudian yang ketiga, salisan al-qudrah ala tahsilil ma' wa isti'malihi. Dia apa dia? Mampu mendapatkan air dan menggunakannya. Jadi wajib. Macam mana dia? Cuba tengok dia punya syarah. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib berwuduk bagi orang yang sakit, yang la yuqdaru ala isti'malihi, yang tidak boleh gunakan air. Maksudnya dia luka cedera parah. Muka dia terbakar ke, kena kemalangan ke, accident ke kat sini, tangan patah ke apa kan. Tak boleh kena air tempat tu. Maka dia tidak wajib untuk berwuduk. Dia perlu buat tayammum untuk dia solat. Okay? La yuqdaru ala, itu maksud dia. La yuqdaru ala isti'amalihim. Ataupun indahu ma, dia ada air untuk berwuduk. Walakin yasta'miluhu lihajatin ukhra. Tetapi dia terpaksa gunakan untuk perkara yang lain. Contohnya dalam keadaan air tak ada. Dalam keadaan kemarau, air tak ada. Air itu cukup-cukup untuk buat minum saja. Minum satu ahli keluarga, dan untuk menggunakan dia untuk basuh kita punya najis-najis dan sebagainya. Lebih penting air itu. Jadi pada keadaan itu tidak wajib untuk melakukan wuduk untuk solat. Maka perlu bertayamum sahaja. Ataupun air memang dah tak ada lah. Guna untuk minum saja. Kalau tak simpan air ni, mati kita, tak boleh minum. Mati. Jadi tidak wajib digunakan tidak wajib kita berwuduk sekiranya dalam keadaan air itu diperlukan sangat-sangat untuk kegunaan yang lain. Itu maksud dia. Yasta'miluhu lihajatin ukhra. Mislu asyurbi. Untuk minum. Okey, itu baik. Itu syurutul wujub. Ada 3. Apa tadi? Sebut sama-sama. Syurutul wujub salasah. Ikut sama-sama. Syurutul wujub as-salasah. Okey. Al-aqlu wal bulughu wal qudrah ala tahsilil ma' wal qudrah ala tahsilil ma' wa isti'malihi.
واستعماله. Okey, baik, selesai. Syurutul wujud. Yang kedua, sanian. Syurutus sihah. Syurutus sihah bermakna syarat sah wuduknya. Maksudnya kalau tak memenuhi syarat, tidak sah solat wuduk tersebut. Okey, apa dia? Yang pertama, awalan at-tamyiz. Mumayyiz. Tamyiz bermakna orang mumayyiz. Kanak-kanak yang dah mumayyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Tak sah orang yang tak mumayyiz bila dia ambil wuduk. Macam mana kita nak tentukan orang tu mumayyiz ataupun tidak? Anak-anak tu mumayyiz ataupun tidak? Kanak-kanak tu dia boleh bezakan antara baik dengan yang buruk. Contohnya awak bagi satu benda yang tak elok, satu. Awak main kat luar bila nampak ada najis kucing, kan? Dia nampak najis kucing, dia tahu benda tu tak elok. So dia tak suka benda tu. Maksudnya dia dah mumayyiz. Ataupun awak bagi dia satu air kosong untuk minum, satu lagi awak bagi air yang dah kotor. Contoh air dalam tu ada air lumpur lah contohnya, awak letak dua bekas, satu air kosong, satu air lumpur. Awak bagi dia air kosong, dia minum. Awak bagi dia air lumpur, dia minum ke tak minum? Kalau dia minum juga ataupun dia boleh guna untuk main, nak makan, minum pula, maka dia belum mumayyiz lagi. Maksudnya dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk walaupun belum baligh. Ya. Okey, itu yang kedua tu sebenarnya. Yang pertama tadi saya silap. Yang pertama tadi al-Islam, orang Islam sahaja yang sah. Fala yasihu wudu kafir. Orang kafir tiba-tiba Cina jiran sebelah kan, Cina Buddha sebelah, dia tiba-tiba saya tengok awak ni berseri lah muka awak. Berseri-seri lah muka awak bila berwuduk. Saya nak ambil wuduk juga, boleh tak? Boleh ambil saja wuduk. Tapi sebenarnya tidak sah wuduk tersebut. Tidak sah. Dia nak ambil, tu tak apa. Mungkin itu satu jalan untuk dia masuk Islam kan. Tapi tak sah. Okey, baik. Yang kedua tadi tamyiz. Jadi Islam, at-tamyiz. Yang ketiga, taharatu a'dha'il wudu min janasah. Min najasah. Baik. Maksudnya suci anggota wuduk itu suci daripada najis. Okay? Dia suci daripada najis. Maksudnya anggota wuduk kita ni tak ada tai ayam ke, tai kucing ke, apa ke, najis kan? Darah panjang darah yang mengalir banyak ke? Tidak. Kita kena bersihkan dulu tu, baru kita ambil wuduk. Sekiranya ada najis maka tidak sah wuduk tersebut. In kanat 'alaiha najasah fatajibu izalatuha awwalan. Sekiranya terdapat najis, maka wajib untuk hilangkan najis tersebut awalan, qabla al-wudu, sebelum berwudu. Itu maksudnya. Jadi taharatu a'dha' al-wudu min najasah. Bersih anggota wudu daripada najis. Okey. Baik, summa rabi'an, yang keempat. Najis kita dah bincangkan sebelum ni. Awak boleh tengok balik YouTube saya. Kan, YouTube tu rakaman video berkenaan tentang tajuk maudhu' an-najasah. Nombor 4, an-naqa' minal haid wan nifas. Ya, suci daripada haid dan juga nifas. Tajuk haid dan nifas kita akan belajar dalam bab yang seterusnya nanti. Jadi suci daripada haid dan nifas. Fala yasihu wudu'u haidin. Maka tidak sah wuduk orang yang datang haid ataupun nifas. Tak sah. Perempuan sajalah, lelaki tak ada. Lelaki mana ada datang haid dan nifas. Datang bulan tak ada. Lelaki tak ada datang bulan. Okey, jadi nombor 4, an-naqa' minal haid wan nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Suma khamisan, yang kelima. Jadi Islam, tamyiz, tahara a'dha'ul wudu' min najasah, an-naqa' minal haid wan nifas. Yang kelima, izalatu ma yamna'u usulal ma ilal udwi. Izalah maksudnya menghilangkan menghilangkan ma yamna'u usulal ma, apa yang menghalang daripada sampainya air ilal udwi, ke anggota badan. Ini maksud dia. Hilangkan apa yang menghalang sampainya air ke anggota badan. Contoh, tangan awak ada cat. Awak kena hilangkan dulu cat tu sebab dia menghalang daripada air masuk. Ataupun ada pen yang dalam awak conteng tu kan. Awak buat itu, buat ini kan. Dia menghalang air masuk, awak kena hilangkan dulu
pen tersebut ataupun tulisan yang ada pen tersebut, dakwat pen tu, baru boleh ambil wudu. Kalau tak, tidak sah. Ai alla yakuna 'alal 'udwil wajib, tidak ada pada anggota badan yang wajib. Anggota badan yang wajib ni muka, kedua belah tangan sampai siku, kepala, bukan rambut, kepala, dan juga kedua belah kaki sehingga buku lali. Tidak ada tidak ada benda yang menghalang. Usluhu ha'ilun yamna'u wusulul ma'ilal basharah kadduhni wassamghi. Seperti cat dan juga gam. Cat ke gam ke kan. Kemudian tengok dia tulis apa tu. Dia tulis apa? Al-azafir yamna'u wusulal ma'lil basharah falam yasihu al-wudu. Kita tengok apa dia kata. Pengilat kuku, perempuan suka buat ni. Kilat kuku, dia menghalang air daripada sampai ke kulit. Maka wudu itu tidak sah. Siapa yang suka warnakan kulit, kilatkan kulit kuku dia tu, maka dia perlu hilangkan untuk dia ambil wudu. Kena bersihkan. Baru boleh ambil wudu. Kalau tak, kalau ada pengilat kuku yang beling-beling gitu kan. Awak ambil wudu, awak salat. Tidak sah wudu awak, tidak sah salat awak. Itu maksudnya kena hilangkan apa yang berkara yang menghalang air masuk sampai ke kulit. Anggota yang wajib sajalah. Kalau kat telinga ada cat, tak apa, ambil wudu kat telinga kan. Telinga bukan anggota wajib, anggota sunat. Tapi sebaiknya bersihkanlah. Okey, baik. Nombor 6, sadisan, ta'mimul basyarah bil ma'it tahur. Okey, meratakan air wudu ke anggota badan dengan air yang bersih. Meratakan air wudu pada kulit. Ta'mimul basyarah bil ma'. Meratakan air pada kulit. Dengan cara bi'an ya'umma al-ma' jami'a ajza'il 'udwi al-maghsul. Maksudnya meratakan air pada seluruh anggota badan yang dibersihkan. Dia mesti rata. Ratakan. Tak boleh air tu dia lalu kat sini je. Lalu kat tangan macam tu je. Ataupun air kat muka kan, kita letak sekali macam tu. Tak ratakan sampai ke tepi, sampai ke dagu, tak ratakan. Kena ratakan macam ni maksudnya. Ratakan. Setiap tarik, kalau ada janggut, tarik sekali. Semua kena rata tu. Semua yang permukaan semua kena rata. Awak tak boleh ambil wuduk macam tu je. Macam tu. Tak boleh. Ataupun ambil air kan. Pum. Macam tu. Tembak je. Tak boleh. Syarat dia kena ratakan. Ta'mim. Ta'mim maksud dia meratakan. Ta'mimul basyarah bil ma'it tahur. Itu dengan cara meratakan. Bihaisu la yabqa minhu syai'un illa waqad usila. Maksudnya tidak tinggal apa-apa anggota badan, tidak tinggal melainkan semua part semua dah dibasuh. Itu maksudnya. Semua part sudah dibasuh. So syarat tu, syurutus sihah ada 6. Al-Islam, at-tamyiz, taharatu a'dha'il wudu' min najasah, an-naqa' min al-haid wan nifas, izalatu ma yamna'ul wusul ma ilal 'udwi, ta'mimul basyarah bil ma'it tahur. Sampai situ je point dia. Point dia sampai situ saja. So 6 benda Okey, boleh dapat sekarang? Dapat semua Boleh dapat semua? Boleh. Boleh insya-Allah. Senang, jadi point-point saja. Awak ingat point insya-Allah. Okey, seterusnya nastamiru ila arkan al-wudu. Rukun-rukun berwudu. Rukun-rukun rukun ni macam solat lah. Solat itu adalah rukun. Solat itu ada rukun-rukunnya. Kita kena ikut. Rukun tu mesti ikut. Tak boleh main sukati je. Aku nak ambil wudu, belasah je lah macam mana pun. Tak boleh. Kena ikut rukun dia. Okey. Arkanul wudu hiyal asya allati la yasihul wudu illa biha. Maksudnya rukun wudu ialah perkara yang tidak sah wudu kecuali dengannya. Mesti ada. Faman taraka wahidan minha aw ba'daha, maka sesiapa yang meninggalkan salah satu daripadanya atau sebahagian daripadanya, salah satu atau sebahagian, lam yasih wudu'uhu, tidak sah wudu dia. Okey, arkanul wudu ada sitah, ada 6. Macam syurutul sihah. Syurutul wujub ada 3. Syurutul sihah ada 6.
Arkanul wudu pun ada 6. Okey, apa dia? Rukun wudu yang pertama, awalan an-niyah. Itu saja poin dia. An-niyah. Syarah dia, li'annal wudu ibadah. Kerana wudu itu adalah satu ibadah. Wa bin niyah tatamayyazul ibadah min ghairiha. Dengan niat akan membezakan ibadah dengan yang lainnya. Maksudnya kalau awak tak niat, awak seolah-olah tidak melakukan ibadah wudu, tidak diterima. Okey, macam sama juga macam awak ambil wudu saja-saja nak tidur kan, awak kena niat ambil wudu untuk tidur, sunat ambil wudu kan. Tapi kalau awak tak niat, awak saja masa muka macam tu kan, masa muka macam tu setangan, rugi lah, awak tak kira ibadah, tak dapat pahala. Macam awak mandi juga, awak niatkan mandi tu segarkan badan, dapat pahala. Kalau awak tak niat, awak mandi macam tu tak ada apa, tak ada pahala. Okey, jadi an-niyah. Wa niyah hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu apa dia? Adalah keinginan, qasdu syai', keinginan atas sesuatu perkara. Qasdu syai', keinginan atas satu perkara, muqtarinan bi fi'lihi, yang diikuti dengan perbuatan. Keinginan nak dan diikuti dengan perbuatan, dia buat sekali. Bukan niat saja tu maksudnya nak buat lah, tapi tak buat pun. Niat ni dengan buat sekali. Okey. Wa mahallun niyah wal qalb. Tempat niat itu adalah hati, bukan lafaz. Kita baca nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala, itu adalah lafaz. Tetapi niat ni dalam hati, cukup dalam hati, cukup sekadar sepintas lalu. Dalam hati dia kata, aku nak ambil uduk lah untuk solat. Aku nak ambil uduk. Dalam hati dia, mahallu al-qalbu. Hati dia. Niat tu dalam hati. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktu niat adalah apabila basuhan yang pertama pada wajah. Niat bukan masa kita basuh tangan tu itu mungkin lafaz niat. Basuh tangan kan, kumur-kumur, masuk hidung, buat yang sunat kan. Kemudian kita baca nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian basuh. Sebenarnya masa basuh yang pertama tu, bila air sampai ke muka kita, yang basuhan pertama, masa tu sepatutnya niat. Dalam hati saja saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Dalam hati. Saya cakap tapi sebenarnya di dalam hati. Okey. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Dalam hati dia kata, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Pada basuhan yang pertama. Boleh faham Okey. Wa yusannu at-talaffuz bin niyat. Disunatkan melafazkan niat bil lisan, dengan lidah. Seperti nawaitul wudu'a, saja aku berwuduk. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Duduk boleh. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Okey. Boleh faham setakat ni? Pernah dengar tak pasal ni? Pernah. Pernah jadi basuhan pertama itu masa tu baru niat. Okay. Yang kedua, rukun yang kedua ialah ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi maksudnya membasuh muka. Membasuh muka Poin yang pertama niyah, yang kedua ghuslul wajhi, basuh muka. Rukun dia. Wa hududul wajhi min manbiti sya'ri ila asfali zaqni tulan. Had ataupun sempadan muka, apa yang disebut sebagai muka itu adalah dari mana dari anak rambut ni, atas ni, min manbiti sya'ri, daripada anak rambut. Nampak tak? Ada rambut yang pertama yang tumbuh dekat muka kita ni, itu adalah muka tu ila asfali zaqni, sampailah daripada atas ni, sampailah pusing sampai ke ni, sampai ke bawah ni, ke bawah dagu. Dari sudut panjang dia tu, daripada atas ni sampai ke bawah dagu. Semua ni adalah muka. Okey, dan dari telinga. Wa minal uzuni ilal uzuni, dari telinga sampai telinga. Maksudnya sekitar daripada sini pusing sampailah ke dagu. Kalau ada ada janggut, dia kena selat-selatkan janggut ni supaya air tu masuk, tak terhalang disebabkan janggut ada ni. Kalau lelaki. Kalau perempuan pula, kat sini kan, tepi ni biasanya ada anak rambut kat tepi ni, yang tumbuh dekat bawah ni, dekat sideburn ni, yang tumbuh ni dekat depan telinga ni. Telinga kan, depan dia ada sideburn kan. Sideburn anak rambut yang panjang, walaupun dia panjang,
pun kena basuh sekali yang panjang tu. Sebab dia minal wajhi, sebahagian daripada wajah, daripada muka. So kena basuh kena basuh juga. Jangan ambil uduk macam tu biar je. Anak rambut yang tu terbiar. Kena basuh sekali anak rambut tu sekali. Sebab tu sebahagian daripada muka. Boleh faham yang perempuan? Boleh. Macam tu cara dia. Yang lelaki daripada atas sampai pusing. Semua. Rata kan? At-ta'mim tadi yang syarat kan? Kemudian, kalau ada janggut. Ada misal, dari telinga ke telinga, dari anak rambut atas, min manbati sya'ri, anak rambut atas, sampai asfali az-zaqni. Ni, bawah dagu. Okay, tu. Janggut pun kita kena basuhkan juga. Okay, itu sebahagian pada muka. Al-wajhu, ghaslul wajhi. Kemudian yang ketiga, salisan, ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua belah tangan sehingga siku. Sama ada kita basuh daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Mesti kena siku dan mesti selat-selati ni. Jari ni kadang-kadang tak perasan ambil uduk kan. Air mengalir tapi jari tu tak kena celah dia. Mesti wajib daripada rukun. Mesti kena dekat celah-celah jari. Kalau tak sah. Okay. Dan yang keempat, mashu ba'dur ra'si. Membasuh ataupun menyapu sebahagian kepala awak. Itu yang wajib Yang sunat semua. Walau sya'ratan ma damat fi hududir ra'si. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun rambut selagi ianya dalam sempadan kepala. Walaupun rambutnya sehelai saja. Walau sya'ratan. Kalau tak ada rambut macam mana Ustaz? Tak apalah. Bukannya wajib. Yang rukun dia bukannya basuh rambut. Tetapi basuh kepala. Mashu ba'dur ra'si. Basuh kepala. Kalau dia tak ada rambut, nak buat macam mana? Memang dia botak. So dia kena basuh je kepala dia macam tu. Okay. Walaupun sekadar sehelai rambut. Okay, baik. Seterusnya nombor 4, nombor 5 Kita tengok tadi ada 6 semua kan. Nombor 5 muka surat sebelah dia. Okey. Khamisan yang kelima ialah ni apa? Arkanu al-wudu. Rukun-rukun wudu. Ghaslu al-rijlaini, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki beserta ka'bain, dua buku lali. Termasuk juga celah-celah jari kaki tersebut. Untuk basuhan pertama kita kena selat-selat. Selat-selat tu maksudnya kita bagi air tu masuk ke dalam ke celah-celah jari tersebut. Basuh yang kedua tak apa, tak kisah, tak wajib. Yang pertama tu yang wajib. Kemudian sadisan yang keenam at-tartib. Tartib ikut urutan. Tartib bermakna ikut urutan. Bihaitsu takunu niyyah inda ghaslil wajhi awalan. Niat ketika basuhan pertama wajah, yang pertama, summa ghaslul wajhi, kemudian yang kedua basuh wajah ni, summal yadain, summa yadain tangan, dua tangan, kanan dan kiri, summa mashu ba'dur ra'si, dan basuh kepala sebahagian, summa ghaslul rijlain, dan kaki. Tertib mesti ikut. Tak boleh nak buat kaki dulu, kepala kemudian, tangan kemudian, niat baru kemudian. Tak boleh macam tu itu ialah arkanu al-wudu. Ada sita. Yang keenam, ada enam tadi yang pertama tadi apa? An-niyah. Yang kedua, ghaslul wajhi. Basuh muka. Kan? Yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Ghaslul yadain. Ghaslul yadain ma'al mirfaqain, bersama dengan ni, daripada tangan sampai ke siku. Kemudian nombor 4, mashu ba'dur ra'si. Yang kelima, ghaslur rijlain, kaki, ma'al ka'bain, bersama buku lali. Dan yang keenam, at-tartib. So 6 benda. Okay, boleh dapat semua Boleh, alhamdulillah. Baik. Boleh teruskan lagi, insya-Allah. Saya stopkan dulu rakaman, kita buat 2 part. Satu lagi part, kita teruskan pada sunnah wudu. Okey, sekejap.